Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 31 Oktober 2022 bersama dengan saya Nursyah Mama Amin. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli bertegas bahawa Pakatan Harapan tidak perlu bekerjasama dengan Dr. Mahathir Mohamad pada pilihan raya umum ke-15 untuk meraih sokongan orang Melayu. Rafizi berkata demikian dalam temu bual bersama Malaysia Kini di Ibu Pejabat PKR baru-baru ini. Bertentangan dengan persepsi popular, Rafizi mendakwa berdasarkan datanya, bekas Perdana Menteri itu tidak membawa undi Melayu untuk gabungan itu pada pilihan raya sebelum ini. Mahathir could bring Malay support, and I tracked the numbers every month since 2016. There was nothing that suggested that. There was nothing that suggested having Mahathir on board bring about a wave of Malay support. Angka sokongan Melayu kepada PH dakwa Rafizi kekal tidak berubah selama beberapa bulan selepas Dr. Mahathir dan Bersatu menyertai gabungan itu pada 2016. Katanya ia hanya mula meningkat menjelang akhir 2017. Justeru ketika ditanya jika ada peluang atau keperluan untuk PH bekerjasama dengan Dr. Mahathir sekali lagi pada PA 2015, Rafizi memberikan jawapan yang jelas tidak. Pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim yakin gabungan parti itu boleh menang di 100 kerusi parlimen pada pilihan raya umum ke-15 ini. Beliau berkata dapatan hasil kajian terkini Pusat Inisiatif Darsa Info itu menunjukkan PH mampu menguasai kerusi-kerusi parlimen berkenaan daripada parti lawan. Kajian terakhir Invoke yang diumumkan hari ini, kita dah capai insya-Allah 100 kerusi. We just need to push a bit more. Tolak sikit lagi untuk dapat 12 kerusi dan we are home insya-Allah. Ya. Beliau berkata demikian dalam jelajah Mega Harapan Perak di Pasar Tambun semalam. Menurutnya, fokus mereka kini untuk memastikan kemenangan di 12 lagi kerusi parlimen bagi memperoleh majoriti mudah 112 kerusi membentuk kerajaan. Presiden PKR itu mengakui mereka perlu bekerja keras untuk membolehkan kemenangan dicapai kerana berdepan dengan saingan kuat yang disifatkan sebagai gergasi. Kita ke perkembangan berikutnya. Presiden Warisan Muhammad Syafiee Apdal berkata beliau tidak pernah menolak kerjasama dengan mana-mana gabungan bagi menghadapi pilihan raya. Namun katanya beliau mengambil pendirian tegas menolak gabungan bersama Pakatan Harapan. I can't be moving forward on the same kind of road, path, knowing that those characters and values are not there. Yang ada dengan saya, karakternya masih lagi dengan Mahathir, karakternya masih lagi dengan Anwar, karakternya masih lagi dengan Mahyudin, bergabung dengan Pakatan Harapan. I thought saya ada harapan. Mahathir janji tidak masuk bagi Sabah. Guan Eng janji Pakatan Harapan 20% royalti minyak, 40% tax kita akan bagi, otonomi Sabah. Beliau turut mengimbas kembali bagaimana Dr. Mahathir Mohamad yang ketika itu pengerusi Bersatu telah membawa masuk partinya ke Sabah walaupun telah diberitahu untuk tidak berbuat demikian. Mana ada pemimpin Sabah boleh beritahu Mahathir don't contest in Sabah pilihan raya 14. There was no Bersatu. Sudah jadi Perdana Menteri, datang dia. Bersatu datang. I said no. What did I tell to Mahathir? There's so many party in Sabah Tun. Dari Semenanjung lebih 7. Dari Sabah hampir lebih 10. Where did we go to unite Malaysia in this country using all this vehicle? Bekas pemimpin PAS Khairuddin Ahmad Razali secara terbuka meminta ahli-ahli parti itu serta orang Islam agar mengundi Barisan Nasional pada PRU kali ini. Ini kerana katanya hanya BN yang mampu menghalang kemenangan PH berbanding Perikatan Nasional yang menurutnya tidak mempunyai ahli yang ramai. Di kala mana PAS tidak bersedia untuk berpakat dengan UMNO
Sedangkan matlamat bersama PAS dan UMNO ialah menyekat kemenangan PS, maka orang Islam tak ada pilihan melainkan kena undi Barisan Nasional pada PRU kali ini. Sebab apa? Jangan ambil sekerat ucapan saya. Sebab apa? Sebab menghalang mudarat PS wajib. Beliau berkata demikian ketika berucap di majlis bersama jentera BN Parlimen Kuala Nerus, Kuala Terengganu semalam. Khairuddin sebelum ini dikenali antara yang menjadi tulang belakang mengusahakan kewujudan muafakat nasional dengan UMNO. Dia mengumumkan keluar daripada PAS dipercayai susulan isu-isu berkaitan dengan usaha menyatukan UMNO dan PAS semua selepas parti itu menyertai PN. Berita seterusnya, penyandang ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin berkata beliau bersedia untuk dicalonkan di mana-mana kawasan pada PRU 15 kelak. Reaksi Khairi itu dizahirkannya susulan spekulasi yang menyebut dan dilaporkan di media beliau akan dicalonkan di kerusi Sungai Buloh. Calon pilihan raya ini akan diumumkan tidak lama lagi nanti. Biarlah diumumkan oleh pucuk pimpinan parti. Ya, saya terima mana-mana kawasan yang diberikan kepada saya. Sebelum ini, media memetik kenyataan sumber yang mendakwa Sungai Buloh mungkin kerusi yang sukar untuk Khairi. Tetapi percaya, populariti beliau sebagai Menteri Kesihatan akan memberi kelebihan. Sebelum ini, Khairi mengumumkan tidak akan mempertahankan kerusi Parlimen Rembau bagi memberi laluan kepada Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan yang juga Ketua UMNO bahagian Rembau dan bekas Menteri Besar Negeri Sembilan. Tindakan DAP meletakkan ramai calon Melayu dalam pilihan raya umum ke-15 hanyalah untuk dijadikan boneka. Naib Presiden UMNO Mazir Khalid berkata, langkah tersebut hanyalah sebahagian taktik DAP dalam cubaan untuk meraih undi. Malam Mazir memberi amaran bahawa langkah itu adalah semata-mata untuk memenuhi konsep kepelbagaian kaum parti itu. Mazir berkata demikian pada majlis perasmian Himpunan Anggota Kumpulan Pelaksana dan Pesara Kumpulan Pelaksana Pendidikan Padang Terap dan Ketua-Ketua Pembantu Tadbir Peringkat Negeri Kedah semalam. Setakat ini, DAP telah mengumumkan 6 calon Melayu untuk Parlimen. Syarizan Johan di Bangi, Tengku Zulpuri Shah Raja Puji di Lipis, Syekh Omar Baharib Ali di Air Hitam, Syafura Othman Muda di Bentong, Zul Hazmi Sharif di Jerai, Fatin Zulaika Zaidi di Mersin dan Sherlina Abdul Rashid di Bukit Bendera. Mengulas lanjut, Mazir berkata, DAP pada hakikatnya tahu ada antara calon tersebut yang tidak mempunyai potensi untuk mencapai kemenangan. Bagaimanapun, Mazir berkata, beliau yakin rakyat negara ini arif untuk membuat penilaian. Daripada 6 calon tersebut, 3 daripadanya adalah kerusi yang dimenangi oleh PH pada PRU 14 lalu, iaitu Bangi, Bentong dan Bukit Bendera. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Shihab Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.